إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. أما بعد، فقال المؤلف حفظه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan berkata Syekh Abdul Abbas itu baik. Jadi tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpah kurnianya, curahan rahmatnya, dapat lagi kita menyambung kuliah kitab Tuhfatul Urus fi Tazkiyatin Nufus, yaitu hadiah para pengantin untuk membersihkan jiwa-jiwa kita yang dikotori dengan segala aib-aib. Hati kita ini dikotori dengan aib-aib hati. Roh kita juga dikotori dengan aib-aib roh. Manakala jiwa kita, yakni nafsu kita, juga dikotori dengan aib-aib nafsu. Sebab itu ada bagi kita ini 3 jenis aib, yaitu aib-aib hati, maka dinamakan dia uyubul qalbi, aib-aib hati. Dan juga ada bagi kita ini dipanggil uyubun nafsi, dipanggil aib-aib nafsu. Dan ada juga bagi kita ini uyubur ruh, dipanggil aib-aib ruh. Kan? Kalau begitu, ketiga-tiga jenis aib ini tuan-tuan menjadi kewajipan ke atas kita menghilangkannya, yaitu dengan kita berusaha riyadhah dan juga mujahadah, sehinggalah kita dapat mengikiskan dan juga membuangkan segala aib-aib tersebut. Baik.
Apabila segala aib-aib tersebut itu dapat kita kikiskan dan kita buangkan, insya-Allah subhanahu wa ta'ala, barulah kita akan dapat syuhud, yakni musyahadah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi alhamdulillah, majlis kita pada malam ini dibagi wasilah, perantaraan yang membawa kepada kita nak menyucikan segala aib-aib tersebut, insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah juga kita sama-sama merafakkan kesyukuran kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi taufik dan juga hidayah kepada kita ini, dan dapat sikit sebanyak menyucikan dan juga membersihkan jiwa, insya-Allah subhanahu wa ta'ala, supaya jiwa kita ini jadi jiwa yang berharga, jiwa yang bernilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah maka jiwa kita ini akan dibeli oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan bayarannya, balasannya ialah syurga. Sebagaimana di dalam ayat Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mengisyaratkan di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Tuhan menyebut apa di dalam ayat Quran itu? Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yang maksudnya sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu membeli daripada orang-orang yang beriman itu jiwa-jiwa mereka, harta-harta mereka. Tuhan balaskan untuk mereka itu dengan syurga. Maka syurga di dunia ini kita panggil syurga yang disegerakan, yaitu syurga syuhud dan juga makrifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara syurga di akhirat nanti ialah syurga yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan di dalamnya berbagai-bagai macam jenis nikmat. Nikmat yang tak dapat dilihat dengan mata, tak pernah dengar dengan telinga, dan juga nikmat yang tidak pernah terlintas di dalam hati seorang manusia pun. Itu menjadi bayaran dan juga balasan bagi orang yang menyuci dan juga membersihkan jiwanya, hatinya dan rohnya daripada segala aib-aib tersebut. Baik tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, maka malam ini kita sambung balik bagian kitab kita, iaitu pada muka surat 20 bari atas sekali. Baik. Kata musannif hafizahullah ta'ala, katanya, dan berkata Syekh Abul Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu. Siapakah Syekh Abul Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu ini? Syekh Abul Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu ini tuan-tuan ialah guru bagi Syekh Ibnu Atha As-Sakandari radhiyallahu anhu. Guru beliau. Baik, jadi apa kata beliau? Katanya, lawih tajabtu. Bagi sikit nah. Lawih tajabtu, mana lawih tajabtu an rabbi lahzatan wahidatan ma adattu nafsi minal bashari. Apa maksud? Katanya, lawih tajabtu an rabbi lahzatan wahidah ma adattu nafsi minal bashar. Yang artinya, jikalau terdinding aku daripada Tuhanku satu kejim mata jua, niscaya tiada aku bilangkan diriku ni daripada manusia.
Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, habis itu dia ini bukan daripada manusia, habis daripada apa? Baik. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan perkataannya ini? Perkataannya menyebut jikalau terdinding, yakni terhijab aku daripada Tuhan aku. Maknanya kalau dalam satu detik ataupun satu masa, satu ketika hatiku ini terdinding, yakni terhijab ataupun terhalang daripada syuhud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu aku ini, kata Abul Abbas Al-Mursi, dia kata aku bukan manusia. Aku ni bukan manusia. Habis tu bila kata bukan manusia, dia daripada apa? Tuan-tuan tengok. Jadi tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, apakah yang dimaksudkan dengan perkataan ini? Jadi yang dimaksudkan dengan perkataan ini, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, dia nak memberi satu gambaran kepada kita bahawa dia satu detik, satu saat pun tidak pernah terdinding daripada musyahadah, yakni pandang dan syuhud mata hatinya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia nak beritahu kepada kita bahawa dia ini tidak ada satu masa, tidak ada satu detik pun yang hatinya itu terdinding, yakni terhalang ataupun terhijab daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala ataupun mengenang Tuhan. Dengan makna apa? Dengan makna tiap-tiap masa, tiap-tiap ketika, tiap-tiap waktu, di mana masa, di mana tempat dia berada, sama ada masa susah, senang, sakit, sihat dan sebagainya, sikit pun hatinya tidak pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu gambaran dia. Allahu Akbar. Bolehkah orang ni macam tu, satu detik, satu masa, tiap-tiap masa tak lupa sikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala? Boleh tuan-tuan. Kerana apa boleh? Kerana ada riyadhah, latihan. Kita ini yang terhijab, sekalipun kita ini di dalam semayang. Contohnya semayang ni, contohnya seperti mana Tuhan firmankan dalam Al-Quran, wa aqimis salata lidzikri, dan dirikanlah semayang itu kerana mengingatiku. Maknanya tujuan kita mendirikan semayang, dalam semayang kita ingat Tuhan, tetapi dalam semayang pun kita boleh lupa kepada Tuhan. Kenapa? Mereka ini dalam semayang ke, di luar semayang ke, dalam masa apa sekalipun tak pernah lupa, tak pernah lalai daripada mengingati dan mengenang Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dia kata, kalaulah aku ini terdinding satu lahzah, satu kejip mata, satu kerdipan mata sahaja, maka aku ini bukan daripada manusia. Aku ni bukan orang habis. Lepas tu dia daripada apa? Yang barangkali daripada binatang. Macam tu. Maksudnya beza manusia dengan binatang ni tuan-tuan, iaitu akal. Orang ada akal manusia, manusia ada akal binatang, tak ada akal. Binatang tak ada akal. Jadi maknanya apa? Orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang lalai daripada syuhud dan juga memandang kepada Allah Subhanahu wa taala, orang ini diumpama seperti mana binatang. Apa makna binatang? Binatang itu hanya fikiran mereka fikir apa? Fikir makan, main, tidur. Makan, main, tidur. Makan, main, tidur. Seperti mana kucing. Tengok kucing.
Dia lapang, dia cari makan. Lepas dia makan, dia kenyang, dia main. Lepas main, dia letih, dia tidur. Cukup tidur, dia lapang pula makan. Macam itulah kita. Kalau kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, macam dengan kucing, macam dengan binatang yang lain. Itu kedudukan seorang apabila dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana bukti? Buktinya di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang Tuhan sebut, Tuhan jadikan kepada kita ini akal, kita tidak fikir. Tuhan jadikan kita ini mata, kita tidak melihat ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan jadikan kita ini telinga untuk mendengar, tetapi kita tidak mendengar kalam Tuhan, kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Tuhan kata apa? Ulaika kal an'am bal hum adallu wa ulaika humul ghafilun. Mereka itu diumpamakan seperti binatang ternakan, yaitu seperti lembu, kerbau, kambing, unta dan seumpamanya. Bahkan mereka itu lebih teruk, lebih sesat lagi daripada binatang. Mereka itulah orang-orang yang ghafilun, orang-orang yang lalai daripada mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah maksudnya. Kita, kalau kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak mengenang Tuhan dan kita tidak mengingati nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita bukan manusia. Kalau ikut pendapat orang panggil Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Sebab itu datang riwayat mengatakan bahawa kenapa pokok itu dipotong, kenapa binatang itu diburu sebagai perburuan kemudian disembelih untuk dimakan. Tuan-tuan tahu apa sebabnya? Pokok, tiba-tiba pokok itu dipotong, dikerat, ditebang. Seekor binatang itu tiba-tiba ditangkap, disembelih, diburu, ditangkap, dimakan. Apa sebabnya? Maka datang riwayat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Nabi kita bersabda, "Ma min syajaratin tuqta'u, ma min syajaratin tuqta'u, wala saydin yusadu illa bi ghaflati an zikrillah." Tidak ada sepohon kayu yang ditebang, tidak ada sebatang pokok yang dikerat, dipotong, dan tidak ada seekor binatang yang diburu, melainkan dengan satu sebab. Apa sebabnya? Sebabnya kerana lalai dan lupanya daripada mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tengok ayam yang kena helenye dengan kereta kerana dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lembu yang kena belah dengan lori kerana dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokok kayu yang dipotong, yang ditebang, sebabnya kerana dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan, kita ni Tuhan bagi akal. Tidak ada sesuatu yang boleh melupakan kita kepada Allah. Tetapi kenapa kita masih lagi lupa kepada Allah? Baik, sebagai contoh, kita tengok perkara yang dekat. Sebab itu Syekh Ibrahim Al-Laqani dalam matan Jawarahnya menyebut dia sebut bang, dia kata fanzur ila nafsika summa intaqili ila al-alamil ulwi summa as-sufli tajid bihi sun'an badi al-hikami lakin qama bihi dalilul adami. Ini perkataan yang cukup cantik. Dia kata fanzur ila nafsika. Mula-mula sekali dia suruh kita ini pandang kepada diri kita. Wanzur ila nafsik.
Tengok dan lihat, pandang dan lihat kepada dirimu dulu. Kenapa disuruh kita pandang dan lihat kepada diri kita? Kerana diri kita lah yang paling dekat dengan kita. Kerana diri kita ini yang paling dekat dengan kita. Jadi tengok diri kita sendiri. Baik. Jadi tuan-tuan, apabila kita tengok diri kita, maka dengan sebab kita melihat diri kita ini akan menjadi wasilah, perantaraan yang kita boleh mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kenapa kita tengok diri kita, kita tak ingat Tuhan? Yang kita ingat kita. Kerana hati kita terdinding, kerana hati kita terhalang. Apakah yang mendinding dan juga yang menghalang hati kita daripada melihat Allah, pandang Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang menghalangnya tuan-tuan, iaitu segala aib yang kita sebutkan tadi. Aib hati kita, aib yang ada dalam nafsu kita, aib yang ada dalam roh kita. Aib inilah yang menghalang kita daripada syuhud kepada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tuan-tuan, selepas daripada kita melihat diri kita ini, kita fikir, aku ini siapa? Aku ini dulunya tidak ada, maka siapakah yang mengadakan aku? Jadi kita akan ingat, kita akan cari siapa yang mengadakan dan mencipta kita. Maka kita ingat Allah lah yang mengadakan kita, yang menciptakan kita. Habis selepas daripada Allah Ta'ala mengadakan kita, kita tanya balik, apa hikmah dan tujuan Tuhan cipta kita? Hikmah dan tujuan Tuhan kita, Tuhan bagi tahu di dalam Al-Quran. Tuhan kata, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka itu beribadat kepada aku, mengingati Tuhan. Tapi kenapa kita tengok diri kita, kita tak ingat Allah? Yang kita ingat nak makan, nak minum, nak tidur, nak tu, nak ni, nak tu, nak ni. Kerana terhijab. Tajabtu, kita ini mahjub, dihijab, di dinding, ditutup mata hati kita, jiwa kita, roh kita, kerana aib yang tersebut. Inilah penting tuan-tuan, kita gunakan perkataan tazkiyah, penyucian dan juga pembersihan. Baik. Setelah daripada kita ini pandang kepada diri kita, lepas tu sumantaqil, kemudian berpindahlah pandangan kita itu ilal alamil ulwi. Kita pindahkan pandangan mata kepala kita ini, kita pindahkan kepada alam yang sebelah atas. Alam ulwi, alam yang sebelah atas. Apa alam yang sebelah atas? Alam langit, 7 lebih langit, alam langit, alam terbagi daripada bulan, bintang, matahari, planet yang di atas lagi itu. Maka cuba kita lihat langit yang di atas kepala kita ini, kan, tidak ada satu batang tiang pun yang menungkannya, yang menahannya. Tapi tidak pernah kita dengar langit itu runtuh timpa di atas kepala siapa-siapa pun. Maka dengan kita lihat itu, kita terfikir, hebatnya, mesti ada satu kuasa yang sangat hebat, yang sangat sempurna, yang sangat lengkap, yang menjadikan 7 lapis langit ini, yang menahankan langit ini daripada jatuh dan timpa di atas kepala kita. Maka dengan melihat langit itu tuan-tuan, mengingatkan kita kepada yang maha kuasa, yang maha esa, yang maha bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Pendek kata, tidak ada suatu pun yang boleh
melupakan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan semua perkara yang ada di dalam alam ini boleh mengingatkan kita kepada Allah, tetapi kenapa masih lagi kita lupa kepada Allah? Ini kena cari punca. Kenapa masih lagi kita lupa kepada Allah? Hatta kita tengok langit pun kita tak ingat Allah. Yang kita ingat langit. Kita tengok bulan pun kita tak ingat Allah. Yang kita nampak bulan. Kita tengok matahari naik, matahari jatuh pun kita tak dapat mengingati Allah. Yang kita nampak jirim, zat, objek. Matahari naik, matahari jatuh, tak nampak kuasa Allah. Kenapa? Jawapannya iaitu kerana hati kita itu terhijab, yakni terdinding dengan aib-aib yang kita sebutkan tadi. Aib hati, aib nafsu dan juga aib roh. Kalau begitu, sesuailah kata Imam Abul Abbas Al-Mursi ini, kalaulah terdinding aku daripada Tuhanku satu kejip mata, satu kedipan mata jua, tiada aku bilangkan diriku daripada manusia. Aku ni bukan orang dengan mana orang tak ada akal, orang tak ada otak, hatinya tak hidup, jiwanya tidak hidup. Kan? Patut orang itu matilah. Ini maksudnya cukup dalam dan juga cukup tinggi. Dengan makna dia nak beritahu kepada kita bahawa dia satu saat, satu detik pun tidak terdinding daripada musyahadah, yakni pandang mata hatinya akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal pada begitu, kerana latihan. Kita ini tuan-tuan boleh buat, tetapi kita tak berlatih diri kita sendiri. Cuba kita latih diri kita sikit demi sedikit. InsyaAllah lama-lama dia memenuhi hati itu dengan syuhud dan musyahadah kepada Allah. Tak lupa, tak lalai sikit pun. Tapi kita tak latih, kan? Kita tak buat latihan, kita tak latih tubi diri kita sendiri, habis. Maka tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, ada juga bagi perkataan bagi Abul Abbas, Syekh Abul Abbas Al-Mursi ini satu perkataan yang lain, iaitu di dalam kecintaannya terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abul Abbas Al-Mursi ini berkata apa? Dia kata, Law ghaba anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarfata ain ma adattu nafsi minal muslimin. Lagi hebat. Katanya, law ghaba anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarfata ain. Maksudnya, jikalau lenyaplah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu daripada pandangan hatiku, maknanya kalaulah satu saat, satu ketika, tarfata'in, sekejip mata, daripada hatiku ni hilang pandangan dan ingatan aku terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata, ma'adattu nafsi minal muslimin, aku bukan daripada orang Islam. Tuan-tuan, cuba kita tengok. Dengar takut, kan? Tapi mereka berani berkata begitu. Kenapa? Kerana mereka sudah sampai kepada maqam rusukh dan juga maqam tamkin, maqam yang kejam, yang tetap, tak lupa, tak lenyap dah, walau di mana saja berada. Kerana apa? Kerana latihan demi latihan demi latihan, latih selalu, sehingga benda itu kejam dan tetap, tak hilang dah.
Sebab tu dia berani berkata, kalaulah sekiranya Rasulullah itu lenyap daripada hatiku sekejap mata saja, ma'adatu nafsi minal muslimin, aku bukan orang Islam lagi. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, kita waktu ketika kita menjawab dan muazzin melawungkan azan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ingatan kita ketika itu di mana? Di mana ingatan kita? Di mana rabitah, pertautan, pertampatan hati kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tuan-tuan, waktu ketika muazzin melawungkan azan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita tak ingat lagi ke Rasulullah, kita lupa kepada Rasulullah. Begitu juga ketika Bilal atau muazzin melawungkan iqamah, iqamah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, di mana ingatan kita, pertautan, pertampatan hati kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketika begitu juga ketika kita membaca tahiyat awal, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tak mana tautan hati kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketika kita baca tahiyat akhir, di mana? Itulah nak tahu sejauh mana hati kita itu suci atau bersih. Tengok waktu ketika kita menyebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bagaimana perasaan dan rambangi denyutan hati dan jiwa kita ketika mendengar ataupun menyebut Rasulullah. Kita rasa tak ada apa-apa pun, biasa ya. Kenapa begitu? Kenapa macam tu? Sedangkan tuan-tuan, orang-orang yang macam ni apabila menyebut nama Allah, irta'adan mafasiluhum, sendi-sendi mereka ini bergegar. Irta'adan, taharrakat, bergegar sendi mereka, getar apabila mendengar sebutan Allah, apabila mendengar Rasulullah, mengalir air mata. Kenapa? Kerana pertautan rabitah, pertautan hati mereka dengan Allah, pertautan hati mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pernah putus. Tiap-tiap saat, tiap-tiap ketika, tiap-tiap waktu, tak pernah lenyap. Kita tu pasal itulah apabila kita menyebut Rasulullah, tak ada orang sambut pun sallallahu alaihi wasallam. Teratur kita, tak ada siapa yang sambut pun bila kita sebut Rasulullah. Allahu Akbar. Inilah orang bagi cerita kerana apa tidak ada perasaan begitu, kerana hijab, terhijab hati kita, terhijab. Yang menghijabkan hati kita ialah aib-aib, iaitu segala aib-aib hati, segala aib-aib nafsu, segala aib-aib roh. Jadi orang yang macam ni tuan-tuan, yang mereka senantiasa riyadhah, mujahadah, musyahadah, muraqabah, maka sedetik pun mereka tidak lenyap daripada mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini timbul perkataan ni, walau ihtajabtu an rabbi lahzatan wahida ma adattu nafsi minal bashar law ghaba anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarfata ainin ma adattu nafsi minal muslimin. Ini perkataan Imam Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Baik, cuba kita tengok lagi. Katanya,
Dan seperti ini yakni seperti perkataan Syekh Abul Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu. Seperti ini juga berkata Sultanul Ashiqin dan Sayyidi Umar bin Al-Farid radhiyallahu anhu. Apa katanya? Katanya walau khatarat li fi siwaka iradatun ala khatiri yawman hakamtu biriddati. Allahu Akbar. Kita dengar ni takut kita. Tapi tak tahulah, ada setengah orang tak rasa takut. Kenapa dia tak rasa takut? Jawapannya sama. Nafsul jawab, jawapannya adalah samalah. Kerana apa tak takut? Kerana terhijab. Dan sekali lagi saya ulang, katanya walau khatarat li fi siwaka iradatun ala khatiri yawman. Ada riwayat kata ala khatiri sahwan qadaitu biriddati. Ada riwayat hakamtu biriddati. Ada beberapa riwayat yang maksudnya sama. Cuba kita lihat apakah terjemahan dia. Katanya artinya, jikalau terlintas bagiku pada lain daripada engkau, engkau itu kembali kepada Allah. Kerana apa? Kerana Sayyidi Umar ibn Al-Farid radhiyallahu anhu ini tuan-tuan, dia bercakap di dalam keadaan dia bermunajat. Jadi dalam keadaan dia bermunajat, dia kata begini, law khatarat li fi siwaka iradatun ala khatiri yawman. Dia kata, wahai Tuhanku, jikalaulah terlintas di dalam hatiku ni satu lintasan yang lain daripadamu. Ibarat macam ni. Dia ada ingat Allah, 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 tiba-tiba terlintas apa? Sesuatu lintasan yang lain. Contohlah, tengah-tengah duk ingat Allah, terlintas dalam dirinya itu nak makan nasi. Itu kita panggil lintasan yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita kata takkan kita tak makan nasi kau sebab kita manusia. Baik, maka kita ihtimal juga yang kata lintasan yang lainnya begini. Contohnya macam dengan kita buat amal ibadat, mulanya kita buat amal ibadat semata-mata menjunjung perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba dalam dia buat amal, lintasan dia terlintas, aku buat amal ni kerana nak tunjuk dekat orang. Itu lintasan yang lain. Dalam lintasan tu mai satu lintasan yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohan macam yang kita sebut tadi, tengah-tengah sembahyang, tengah-tengah baca Al-Quran. Mula ketika kita niat nak baca Al-Quran itu, kita baca, aku baca Quran ni kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana nak mendekatkan diri, nak mendampingkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba tengah-tengah baca Quran, dia main satu lintasan, aku baca Quran ni kerana nak bagi tahu kata aku rajin baca Quran, atau kerana nak memberi tahu kepada orang lain kata kita ini ahlul Quran dan seumpamanya. Itu dipanggil datang lintasan yang lain. Maka Sayyidi Umar Al-Farid ini berkata, kalaulah terlintas dalam hatiku ni satu lintasan kehendak yang lain daripada engkau, wahai Tuhan, dia kata pada satu hari niscaya aku hukumkan diriku itu dengan murtad Allah. Tuan-tuan nak faham lagu mana ni?
dengar baik-baik ini. Jangan silap faham. Kerana kita dah lalu dah baca kitab ini, kita kena lalu terus. Tapi harus kita cermat, jangan kita gopoh. Jadi tuan-tuan, murtad ataupun dalam bahasa Arabnya dia panggil riddah. Riddah, maka riddah itu dia ada dua bahagi. Kita faham yang ni dulu. Riddah, yang ni murtad itu dia ada dua makna, dua bahagi. Yang pertama kita panggil riddah syar'iyah. Riddah kalau dari segi sudut bahasa maknanya kembali, tetapi itu kita tidak pakai makna, kerana riddah dari segi sudut bahasa dia lebih umum. Macam dengan tuan-tuan sagi datang daripada rumah ke Masjid Syarifah Fatimah ini, kemudian selepas daripada kuliah sagi kita kembali balik ke rumah kita, itu namanya riddah lughawiyah. Riddah dari segi sudut bahasa, kerana riddah daripada segi sudut bahasa maknanya kembali dan pulang. Jadi sagi ni kalau orang cakap tuan-tuan semua murtad belakang, murtad semua, murtad lughawi di segi sudut bahasa, kerana murtad daripada sudut bahasa dia ambil daripada perkataan riddah, maknanya kembali dan pulang. Pulang ke rumah tu riddah namanya, maka bukan murad. Artinya bukan dimaksudkan di sini. Adapun yang dimaksudkan riddah di situ dipanggil dua makna di sini, iaitu yang pertama riddah syar'iyah. Riddah syar'iyah satu. Yang kedua dia panggil riddah inda sufiyah. Riddah di sisi ulama tasawuf. Ada lain maknanya. Murtad pada istilah syarak dengan makna tukar kali kepada agama yang lain, itu namanya riddah syar'iyah. Seperti mana dia Islam kemudian dia keluar daripada agama Islam masuk agama lain, itu namanya riddah syar'iyah. Dengan makna qat'ul Islam, terputus agama Islamnya. Maka riddah ataupun murtad di sini tuan-tuan bukan yang dimaksudkan itu. Faham tak? Bukan dimaksudkan dengan kata riddah dengan makna terkeluar daripada agama Islam, tak. Tetapi yang dimaksudkan perkataan ini iaitu perkataan Sayyidi Umar bin Al-Farid radhiyallahu anhu ini, dia panggil riddah di sisi ahli hakikat ataupun riddah di sisi ulama tasawuf dengan makna apa? Dengan makna jatuh daripada tempat atas ke bawah. Faham tak? Tu bagi jatuh daripada maqam yang tinggi kepada maqam yang lebih bawah. Itu maknanya riddah. Asal dia tu pada maqam yang tinggi, tiba-tiba bila dia melakukan perkara ini maka dia jatuh kepada maqam yang lebih bawah. Ini mana riddah di sisi sufiyah, di sisi ulama tasawuf. Faham tak? Itu yang dimaksudkan dengan riddah di situ, iaitu dia berada pada maqam yang tinggi, kemudian dengan sebab dia terlintas sesuatu yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hatinya, maka dia maqadum jatuh kepada maqam yang lebih bawah. Itu maksud riddah di sisi sufi. Bukan makna dia terkeluar daripada agama Islam. Baik. Maka bandingannya tuan-tuan seperti mana kita ini, kerana apa dia menghukumkan dirinya dengan murtad kalau dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kerana tuan-tuan lupa pada Allah Subhanahu wa ta'ala di sisi kita orang awam ini, dia tak dikira sebagai murtad dan tak dikira sebagai satu dosa dan kesalahan.
ada pun lupa kepada Allah Subhanahu wa taala di sisi ahli hakikat, di sisi ulama tasawuf, maka mereka menganggap itu adalah dosa yang besar sehingga boleh menjadi murtad, menjatuh kembali kepada hasai. Faham tak? Ini sebagaimana yang disebutkan dalam Hikam Ibn Ruslan. Syekh Ibn Arsalan Ad-Dimashqi radhiyallahu anhu menyebut perbezaan. Kita manusia ini kita bagi secara umumnya kepada dua kategori. Ada manusia daripada kalangan ahlul iman, ada juga manusia daripada kalangan ahlul yaqin. Jadi iman dengan yakin dan kedudukannya berbeza. Jadi ahlul iman kita panggil orang-orang syariat, manakala ahlul yakin itu kita panggil orang-orang hakikat. Orang syariat dia panggil ahlul iman, orang hakikat dia panggil ahlul yakin. Maka tengok apa kata Syekh Ibn Ruslan. Syekh Ibn Ruslan berkata, ma'siyatu ahlil imani naqsun wa ma'siyatu ahlil yaqini kufrun. Ringkas ya kata seorang wali yang sah, wali yang hebat di negeri Damsyik, Syria, Syekh Arsalan Ad-Dimashqi menyebut, katanya maksiyatu ahlil iman naqsun, artinya maksiat yang dilakukan, yang dikerja oleh orang-orang syariat iaitu ahlil iman, maksiat itu dianggap naqsun, itu dianggap satu kekurangan. Apa maksud kurang? Ini kurang iman. Kerana dalam mazhab kita Ahlussunnati wal Jamaah, iman kita itu bertambah ketika bertambah taat, dan iman itu berkurang ketika berkurang juga taat, dan juga ketika seorang itu melakukan maksiat, imannya berkurangan. Jadi apabila ahli iman melakukan maksiat itu dianggap sebagai naqsun, kekurangan. Nah, tetapi wa maksiyatu ahli yaqin kufrun, manakala maksiat orang yang ahli hakikat, ulama-ulama tasawuf, mereka menganggap maksiat yang mereka lakukan itu adalah satu kufur. Maknanya di sisi mereka, mereka memandang perkara itu berat. Siapa yang melakukan maksiat dianggap sebagai kufur. Kita, kalau kita melakukan maksiat, kita ahli iman, kita anggap itu satu kekurangan, dosa saja. Tetapi mereka yang dekat dengan Allah, yang dekat dengan Allah, mereka menganggap maksiat yang mereka lakukan itu bukan satu dosa, tapi satu kekufuran. Tengok perbezaan. Sebab itu juga tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, kita orang awam ataupun kita orang ahli iman ni, kalau kita melakukan dosa, maka kita bertaubat daripada dosa. Adapun ahli hakikat, ulama-ulama tasawuf, mereka itu bukan bertaubat daripada dosa, tapi taubat mereka adalah daripada kelalaian. Faham tak? Kita lalai itu kita tak anggap lagi dosa. Kita lupa kepada Allah, lalai daripada mengingati Allah, kita tidak menganggap dosa. Tetapi mereka, kalau mereka lalai kepada Allah dan juga lupa kepada Allah, maka mereka menganggap itu satu dosa, bagi satu kekufuran yang besar. Ini beza antara kita orang awam ahli iman, bagi orang-orang syariat, dengan orang-orang ahli yakin atau ahli hakikat. Tak semacam. Sebab itu dia kata di sini, kalaulah terlintas bagiku pada lain daripada engkau ya Allah, oleh kehendak atas lintasanku pada satu hari, nescaya aku hukumkan diriku itu dengan murtad. Maka tuan-tuan kena buat catatan tu. Murtad di situ dia panggil murtad pada istilah ulama tasawuf, bukan murtad pada istilah syarak.
Dan kalau murtad pada istilah syara, maknanya terkeluar daripada agama Islam, bukan murad. Tetapi murtad di sini, murtad pada istilah tasawuf dengan makna jatuh daripada maqam yang di atas kepada maqam yang lebih, yang bawah, yang paling bawah sekali, jatuh martabat. Jadi mereka ini tuan-tuan tak mau bagi jatuh martabat, tak mau bagi jatuh pandangan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka senantiasa mengingat Allah, mengenang Allah Subhanahu wa taala, tak lupa sedikit pun. Baik, kalau orang berkata kepada kita pula, cakap lagu ni lagu cakap sombong, ria, hujum, ada sebagainya lah tu. Nampak lagu sombong ni, cakap lagu ni. Dia kata, kalaulah terlintas dalam hati aku ini satu lintasan yang lain daripada Allah, maka aku hukumkan diriku ini dengan murtad. Jadi tuan-tuan, adakah cakap ini cakap sombong? Tak, wallahi tidak. Mereka bercakap begini tuan-tuan, mereka bercakap dalam keadaan zauq, perasaan jiwa mereka, munajat mereka dengan Tuhan. Kan? Ketika mereka berjinah-jinah dengan Allah, ketika mereka bermunajat, bermuanasah dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka begitu bukan kerana riak, tetapi mereka bercakap begitu tuan-tuan kerana terkadangnya dia panggil syatah. Apa makna syatah? Syatah ini maksudnya sabqul lisan. Kalau dalam bahasa fiqh dia panggil samqul lisan, kalau dalam bahasa tasawuf dia panggil syatahat. Syatah, terlanjak lidah. Kenapa terlanjak lidah? Kerana di dalam diri mereka ini sunnah dipenuhi dengan anwar musyahadah, cahaya musyahadah, cahaya muraqabah penuh dari dalam hati mereka ini, sehingga tak tertahan, maka terlajak lidah mereka bercakap seperti mana yang berlaku kepada Hallaj, ma fi jubbati illallah. Itu ketika musyuhud dan musyahadahnya, cahaya musyahadah dan muraqabah sudah penuh dalam dirinya, maka melimpah luar di luar, terlajak lidahnya menyebut kata, tidak ada dalam jubah aku melainkan Allah. Ini pun begitu. Anwar musyahadah, anwar muraqabah, cahaya musyahadah dan cahaya muraqabah itu sudah penuh dalam diri mereka, maka melimpah keluar sehingga terbit daripada mulut mereka, walau khatarat li fi siwaka iradatun ala khatiri sahwan aw yawman qadaitu biriddati aw hakamtu biriddati. Allah Akbar. Kita apa yang terbit tuan-tuan bila hati kita penuh? Kita apa yang terbit? Itulah ada bunyi pohang-pohang tu. Tu yang terbit dalam mulut kita. Ada sebelum tu kan, ada perkataan ni apa? Pohang-pohang sebelum tu apa? Itu yang terbit daripada perkataan kita, kerana hati kita sudah dipenuhi dengan dendam, kesumah, dengan sifat-sifat mazmumah, maka akan terbit daripada mulut kita itu perkataan-perkataan yang kesan. Itu kesan dia. Tetapi orang yang hatinya itu dipenuhi dengan kesucian, kebersihan, cahaya ma'rifat, maka akan terbit daripada mulutnya itu ma'rifat, kata-kata hikmah, nasihat yang memberi manfaat. Inilah nak tahu kan? Allahu Akbar. Baik. Kemudian tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, sebenarnya kalau saya nak kongsikan perkataan ini lebih banyak lagi, dan sebab dia kata walau khatarat,
Bila kata khatarat, itu dia panggil lintasan. Maka lintasan yang ada dalam diri kita ini, tuan-tuan, dia ada 5 atau 4 ni lintasan. Kan? Saya sebutkan saja, tapi saya tidak mau membincang panjang. Ada lintasan yang namanya orang panggil Rabbani. Dia panggil khatir Rabbani. Ini lintasan yang baik, iaitu lintasan datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak melintas dalam hati, melainkan yang melintas itu perkara-perkara yang baik saja. Itu panggil khatir Rabbani. Dan baik, maka lintasan yang terlintas dalam hati Sayyidi Umar ibn Barin ini, iaitu panggil lintasan Rabbani. Kalau lintasan Rabbani itu ada dalam hati kita, kita tak ingat yang lain dah, melainkan kita ingat Allah. Kita nak buat kebaikan saja semata-mata, tak ingat benda lain dah. Kadang-kadang tuan-tuan, lintasan itu dia panggil datang daripada pihak malaikat. Maka lintasan itu kita panggil khatir malaki. Khatir malakiyun, dipanggil lintasan yang datang daripada malaikat. Maka lintasan yang datang daripada malaikat ini juga, tuan-tuan, satu lintasan menyuruh hati kita, jiwa kita ini melakukan kebaikan. Dan kerana sifat malaikat apa? Sifat malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sifat malaikat, mereka tidak pernah mendurhakai kepada Allah. Mereka itu buat apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lintasan itu kalau datang daripada malaikat, dia hanya nak suruh kita taat pada Allah, buat apa yang Tuhan suruh, tak derhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kadang-kadang lintasan yang datang ke dalam hati kita itu kita panggil lintasan nafsu. Maka lintasan nafsu itu namanya khatir nafsaniyun. Khatir nafsani, dia panggil lintasan yang bangsa cakapan hati. Nafsani, cakapan nafsu. Nafsu kita mengajak, jomlah kita buat begini, jomlah kita buat begini, kan? Dia panggil nafsu. Dan kadang-kadang lintasan yang datang ke dalam hati kita itu juga, tuan-tuan, dia panggil lintasan yang datang daripada syaitan. Maka lintasan itu namanya khatir syaitani. Lintasan yang datang daripada syaitan. Maka tuan-tuan perempuan maklum, kalau lintasan itu datang daripada syaitan, maka dia tidak akan menyuruh kita berbuat kebaikan. Akan tetapi dia menyuruh kita melakukan perkara fahsya dan mungkar. Kan di dalam ayat Quran, syaitan itu kerjanya menyuruh kita melakukan perkara fahsya, perkara yang keji, dan juga perkara yang mungkar. Kan disebutkan. Ataupun syaitan itu kadang-kadang dia suruh kita buat baik, tetapi dengan buat baik tadi ni dia nak tarik kita kepada kejahatan. Dia tak akan ajak kita berbuat baik. Sebab itu di dalam Al-Quran Tuhan sebut, Tuhan kata apa? Inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa innama yad'ukum hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Syaitan itu musuh kamu, maka jadikanlah dia musuh. Innama yad'u hizbahu, hanya saja mengajak, menyeru golongannya itu supaya golongannya itu tergolong di dalam orang yang menghuni api neraka sa'ir. Maka Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam kitabnya At-Tafsirul Kabir ataupun tafsir Imam Fakhrul Razi membahaskan innama adatul hasr
adatul hasri, innama yad'u hizbahu. Innama dipanggil adatul hasri. Apa makna adatul hasri? Al-hasru isbatu syai' wa nafyul ghair. Yang kata hasr itu mengisbatkan sesuatu, menafikan yang lain. Jadi mana hanya sahaja menyeru ia syaitan itu akan golongannya, supaya golongannya ini menjadi penghuni ashabis sa'ir. Jadi di situ ulama kata apa? Kalam Tuhan innama dengan mana syaitan dia tidak akan ajak kita, tidak akan menyeru kita, tidak akan menunjuk kita kepada kebaikan, melainkan kepada kejahatan. Ataupun dia ajak kita berbuat baik, tapi dia akan tarik kepada kejahatan. Kalau lintasannya itu datang ke dalam hati kita, maka namanya khatir syaitani. Ana lawan kena mujahadah. Ya Allah, lawan dia. Dan yang kelima, dia panggil khatir aqli. Dia panggil lintasan akal. Maka lintasan akal ini tuan-tuan, dia ada dua. Kadang-kadang dia datang suruh kita melakukan kebaikan, kadang-kadang dia datang suruh kita melakukan kejahatan. Maka kita fikir, apakah akibatnya? Kalau kita melakukan kebaikan, akibatnya baik. Kalau kita melakukan kejahatan, akibatnya kejahatan, yakni siksa atau ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Tengok dia kuat belah mana. Kalau kuat, kalau dia rasa takut, Tuhan bagi pertolongan dan bantuan, maka dia tinggalkan kejahatan tersebut, dia akan melakukan kebaikan. Ini namanya khatir aqli. 5 jenis lintasan. Maka tuan-tuan, dalam 5 jenis lintasan ini, 2 sahaja yang dipuji, 2 yang dikeji. Lintasan yang dipuji iaitu lintasan dipanggil khatir rabbani, ini dipuji. Yang kedua lintasan malaki, ini dipuji. Adapun yang 2 lagi yang dikeji iaitu mana? Khatir nafsani dengan khatir syaitani, ini mazmum, dicela. Dicela oleh syarak. Maka jangan kita lakukan 2 ini. Cuba kita lakukan 2 perkara yang dipuji ini. Maka nak dapat khatir rabbani dan juga khatir malaki, tuan-tuan, syaratnya kena riyadhah, kena mujahadah, latih tubi dengan lawan nafsu kita. InsyaAllah barulah lintasan ketuhanan dan juga lintasan malaikat akan melintas dalam hati kita. Kalau tidak, pada adatkan jangan haraplah. Sebab tu dalam kitab yang kita baca ini, dia panggil dan nak sampai kepada maqam ataupun seumpama ini, tak dapat tidak kena melalui proses riyadhah, mujahadah, muraqabah, musyahadah, barulah akan terkikis segala sifat-sifat dan segala aib yang tercela di dalam hati kita, nafsu kita, roh kita. Ketika itu barulah kita ini senantiasa kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tak lupa satu detik pun, tak lalai satu ketika pun, hanya tiap-tiap senantiasa waktu, tiap-tiap masa dan ketika kita mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika itu tuan-tuan, kita tak pedulilah yang lain. Maka inilah isyarat firman Tuhan, qulillah summa dharhum fi khawdihim yal'abun. Katakanlah olehmu Allah, kemudian biarkan mereka, dasar pedulikan orang lain. Baik. Kemudian tengok dia kata apa? Maka inilah dinamakan dia muraqabah yang daimah. Apa yang kita bacakan tadi itu tak pernah tertinding satu hijab, satu
kedipan mata pun daripada mengingati Allah, dan tak pernah terlintas dalam hatinya itu sesuatu yang lain pada Allah, itulah dinamakan dia muraqabah yang daimah. Apa makna muraqabah yang daimah? Yani muraqabah yang berkekalan, yang berterusan, yang berpanjangan. Baik. Bandingan kita kata muraqabah yang daimah ini seperti mana? Iaitu seperti keadaan seekor kucing. Ini yang akan datang kita baca. Cuma kita baca dulu sebentar lalu. Bandingan muraqabah yang daimah ini seperti mana seekor kucing dia mengintai ataupun dia mengenap seekor tikus. Jadi waktu ketika dia mengintai seekor tikus, dia tidak boleh lalai satu detik pun. Kalau dia lalai satu detik, maka tak akan terhasil maksud dan juga tujuan dia. Apa tujuan dia? Tangkap tikus, makan. Tapi apabila dia lalai, tikus tadi akan lari, maka dia tak akan dapat tangkap dan tak dapat makan. Demikianlah tentuan keadaan seorang hamba dengan Tuhannya. Kalau dia lalai satu detik, satu ketika daripada musyahadah Allah, maka luputlah seorang hamba itu daripada mendapat maksud dan tujuan. Apa maksud dan tujuan hamba? Ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis. Kemudian berkata Syekhul Islam Qaddasallahu sirrahu. Situ dululah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati sabil haqq wa tawasaw bis sabr. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin an-Nabil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam alaihi. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya arhamar rahimin. اللهم إنا نستودعك ما علمتناه فردده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسناه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علم الخائفين وإنابة المخبتين وإخلاص الموقنين وشكر الصابرين وتوبة الصديقين. ونسألك اللهم بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك أن تضع في قلوبنا معرفتك حتى نعرفك حق معرفتك كما ينبغي أن تعرف به. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما مشكورا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما مغفورا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين.